Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai si alim, bicaramu hanya keluar dari lisanmu, tidak dari hatimu, dari gambaranmu, bukan dari maknawimu. Hati yang benar melarikan diri dari bicara yang keluar dari lidah, yang tidak dari hati. Maka dia ketika mendengar bicara semacam itu umpama seekor burung dalam sangkar, atau seperti seorang munafik yang berada dalam masjid. Dan jika seorang siddiqin bertemu dengan alim yang munafik itu dalam suatu majlis, maka cita-cita orang siddiqin itu hendak bereda meninggalkan majlis itu. Kaum ini kenal tanda-tanda yang ada pada wajah orang-orang yang munafik, yang berpura-pura, dan dajjal yang suka membuat bid'ah. Mereka itu adalah musuh Allah dan Rasulnya. Tanda mereka ada pada wajah mereka dan bicara mereka. Mereka lari dari kaum siddiqin seperti lari dari singa. Mereka takut terbakar oleh api hati para siddiqin itu, kerana para malaikat menggeser mereka dari para siddiqin dan para salihin. Seorang di antara mereka akan dipandang besar di hadapan orang awam, tetapi dipandang hina di hadapan para siddiqin. Dia di hadapan orang awam dipandang sama seperti anak Adam, tetapi di hadapan para siddiqin ia dipandang seperti kucing. Tidak ada harga baginya di majlis mereka. Orang siddiqin memandang dengan cahaya Allah Ta'ala, bukan dengan cahaya kedua belah matanya, dan bukan dengan cahaya matahari dan bulan. Ini pun adalah cahaya Allah yang umum sahaja, dan bagi Allah cahaya yang khusus pula, yang diberikan Allah Ta'ala cahaya ini kepada manusia sesudah menghayati hukum hakamnya dengan penuh yakin serta mempraktikkannya, iaitu Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, yakni hadis Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kami kesantunanmu, ilmumu dan pendekatan kepadamu. Amin. Tuhan tidak akan memberkati kamu, wahai kaum munafik. Alangkah banyak sekali bilangan kamu. Semua kerja kamu ialah untuk memakmurkan apa yang ada di antara kamu dengan manusia. Namun kamu menghancurkan apa yang ada di antara kamu dengan Tuhan kamu. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kuasa ke atas kepala-kepala mereka, sehingga aku dapat membersihkan mereka dari muka bumi ini. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara martabat orang beriman yang Allah Ta'ala letakkan, itu martabat yang paling tinggi ialah martabat para rasul, para nabi alaihimussalatu wassalam. Kemudian diikuti dengan martabat para siddiqin. Kemudian diikuti martabat para syuhada. Kemudian diikuti martabat golongan salihin. Manusia secara umumnya terbahagi kepada dua, Islam, kafir. Manakala orang Islam pula terbahagi di kalangan mereka beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang disebut sebagai Muslim, Islam. Yang kedua disebut sebagai mukmin, yakni orang yang berkeyakinan. Yang ketiga disebut golongan muttaqin, yakni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Manakala golongan yang bertakwa kepada Allah ini, mereka juga ada peringkat-peringkat mereka. Golongan yang bertakwa. Yang paling tinggi di kalangan orang paling bertakwa ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahasa umumnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana Rasulullah menyatakan, ana atqakum, aku paling takut Allah daripada kalangan kamu. Diikuti orang yang paling takut Allah Subhanahu wa taala ialah kalangan para alim ulama, golongan yang disebut dalam kelompok al-muttaqin. Maka mereka ini yang disebut dalam firman Allah taala, innama yakhshallah min ibadihil ulama, orang yang benar takutkan Allah di kalangan hamba-Nya ulama. Dan di kalangan selepas para alim ulama ataupun golongan muttaqin, kita sebut pertama para rasul, yang kedua ialah golongan yang disebut para alim ulama. Maka ulama pula, mereka ini terbahagi kepada dua golongan. Yang pertama yang disebut sebagai ulama ul akhirah, ulama akhirat. Yang kedua disebut sebagai ulama usu, ulama dunia atau ulama jahat. Pembahagian ini disebut oleh Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Dalam hadis, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satu golongan yang alim tetapi munafik, yang disebut sebagai alimul lisan, yang alim lidahnya tapi munafik hati dia. Maksudnya dia boleh berbicara macam orang alim. Boleh. Dia boleh beritahu hukum hakam, halal haram, dosa pahala macam orang alim. Tetapi hatinya munafik. Bagaimana hatinya munafik? Yang pertama, dengan bahasa mudah dia bercakap tak serupa fikir. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Amat buruk, besar kebenciannya di sisi Allah kalau kamu cakap apa yang kamu tak buat. Ini sifat mereka yang pertama, yang disebut sebagai alim dunia ataupun ulama su. Ini yang hendak difokuskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu golongan yang dia boleh bercakap macam ulama, macam orang alim, macam orang soleh, macam orang pandai, macam orang bijak, macam orang yang masyhur. Tapi pertama, dia tak buat macam mana yang dicakap. Satu. Yang kedua, dia tidak ikhlas kepada Allah SWT. Dia tak ikhlas. Dia tak buat kerana Allah, tapi dia buat kerana hal-hal yang lain. Yang ketiga, dia sibuk memperbaiki hubungannya dengan manusia, bukan hubungan dengan Allah. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir, memakmurkan hubungan dengan manusia tapi menghancurkan hubungan dengan Allah. Apa maksud dia jaga hubungan dengan manusia? Yang dia nak alih pandangan manusia semua padanya. Dalam hadis Rasulullah menyebut kelompok dan golongan ini, liyasrifa wujuhan nasi bihi, untuk dia palingkan wajah manusia kepada dia. Liyasrifa wujuhan nas, untuk dipalingkan wajah manusia ini ilaihi, kepada dia. Mereka yang cakap tak beramal macam yang mereka kata, kita sebut yang sifat pertama, mereka tidak ikhlas. Mereka memakmurkan hubungan mereka dengan orang tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, golongan ini ialah golongan yang tidak cenderung mencegah kemungkaran. Tidak cenderung. Di antara sifat orang munafik, dia tak cenderung mencegah kemungkaran. Kenapa? Sebab dia sendiri nak buat. Dan dia bersama dengan ahli mungkar. Mungkin saja dia bercakap tentang itu dan ini, tapi untuk cegah kemungkaran tidak. Apatah lagi kalau kemungkaran itu dilakukan oleh orang yang ada kuasa, orang yang ada harta. Maka dia dengan mudah membela orang ada kuasa, orang ada harta. Menggunakan segala ilmu dan kepandaiannya nak bela orang ada kuasa, menjustifikasikan perbuatan haram mereka. Atau nak bela orang yang ada harta, menjustifikasikan setiap perbuatan mereka. Kerana mereka memang nak pangkat dan juga harta. Maka ini yang mereka lakukan. Mereka tak akan sibuk cegah kemungkaran. Di mulut mereka, pada kata-kata mereka, tidak tegas bila mana menyuruh ataupun melarang kemungkaran. Tidak tegas. Apatah lagi bagi pihak yang mereka punya kepentingan.
Dan sifat mereka yang kelima, ini golongan yang disebut sebagai munafikin. Mereka ini bila mana melakukan amal kebaikan di sisi manusia, maka mereka cuba untuk hiburkan. Tapi bila mereka bersendirian, mereka orang yang malas melakukannya. Artinya dengan bahasa mudah, depan orang rajin, belakang orang malas. Bila kelihatan ramai orang nampak rajin buat ibadat, rajin buat taat, rajin buat benda bagus-bagus, tapi di belakang orang mereka bukan orang beramal. Mereka tidak ada amalan yang tersembunyi, melainkan amalan mereka semuanya terdedah kepada orang semua. Dan yang keenam, kemuncak kejahatan mereka ialah mereka melakukan perkara yang mungkar. Mereka buat benda mungkar. Artinya mereka saling tak tumpah dengan mana-mana orang jahat yang lain. Mereka buat. Dan mereka menghalalkan perbuatan mungkar mereka dengan pelbagai dalih dan alasan. Ini 6 sifat mereka yang disebut lidahnya alim tapi munafik hati. Kalau cakap memang tak suku fikir. Dia tak cakap macam, dia tak akan buat macam mana dia cakap. Tak mungkin. Dan orang yang saya katakan tidak ikhlas dalam perbuatannya, bukan kerana Allah SWT. Orang yang cuma jaga hubungan sesama manusia. Orang yang tidak tegas dalam mencegah kemungkaran. Orang yang membela setiap ahli mungkar bila buat mungkar dengan ilmunya. Dan orang yang tidak bersemangat dalam buat ibadat ketika bersendirian, tapi bersungguh-sungguh ketika bersama orang ramai. Maka ini sifat mereka. Baik, lihat apa yang Syekh Abdul Qadir nak bicarakan. Syekh Abdul Qadir nak bicarakan tentang pertembungan dengan golongan siddiqin dan orang-orang yang disebut sebagai munafik ini. Orang siddiqin siapa mereka? Dan bagaimana kita ingin menjadi sebahagian daripada mereka? Kerana Allah menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Dan surah At-Taubah ayat 119 kata Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama-sama dengan golongan siddiqin. Kita nak ikut jejak langkah para siddiqin. Bahkan kita nak bersama dengan mereka dunia dan akhirat. Kerana mereka ialah golongan yang paling mulia sesudah para nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan surah An-Nisa ayat 69 Allah Ta'ala berfirman, siapa yang taat Allah dan Rasul, mereka lah orang-orang yang diberi kenikmatan, petunjuk dan hidayah. Sebagaimana Allah berikan kenikmatan, petunjuk dan hidayah ini, dan sebagaimana Allah akan himpunkan mereka semua bersama dengan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Al-Imam Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebut dalam penafsiran ayat ini, kata beliau, yang disebut, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang bila mana taat Allah dan Rasul, dia akan bersama dengan Nabi dan Rasul, yang bersama dengan Nabi Muhammad, dan bersama dengan para siddiqin, yang bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan para syuhada. Syuhada ialah Umar, Uthman dan Ali. Itu maksud syuhada. Dan salihin, bersama orang soleh. Siapa soleh? Semua para sahabat Rasulullah. Dan penafsiran Ikrimah, itu anak murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam maksud ayat surah An-Nisa ayat 69, bila Allah kata siapa taat Allah dan Rasul, mereka akan dihimpunkan bersama golongan yang telah diberi nikmat akhirat kelak. Siapa? Para nabi. Apa maksud para nabi? Nabi Muhammad SAW. Dan bersama para siddiqin. Siapa golongan siddiqin? Yang Abu Bakar Siddiq. Dan bersama syuhada, orang mati syahid. Siapa orang mati syahid? Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dan bersama orang soleh. Siapa orang soleh? Para sahabat semuanya. Maka para siddiqin ialah kelompok yang kedua, yang hebat, selepas para nabi dan rasul. Bagaimana kita katakan Allah perintah kita bersama dengan para siddiqin? Sebab bila mana kita bersama dengan para siddiqin, kita boleh kenal orang munafik. Orang Islam biasa dia boleh kenal orang jahat, tapi dia tak boleh kenal orang munafik. Orang Islam biasa, maksudnya orang yang
jaga agama dia, orang yang memang dia jaga kefarduannya sekian-sekian, dia orang Islam baik, tapi dia tak mungkin kenal orang munafik. Kerana munafik ini memerlukan pada ilmu yang khusus untuk mengenali mereka, sifat yang khusus. Tidak semua orang mengenali mereka. Ramai tertipu dengan golongan munafik. Pada zaman Nabi SAW, kebanyakan para sahabat tidak mengenali mereka, sehingga Rasulullah menyebut tanda-tanda mereka untuk diwaspadai dan diawasi. Kemudian Nabi menyimpang nama-nama mereka di sisi Huzaifah bin Yaman, senarai para munafikin. Sambil Rasulullah menegaskan tentang sifat-sifat mereka, perbuatan mereka. Maka orang beriman, para sahabat mula mengenali mereka sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya mereka ini tidak mampu menguasai orang beriman dengan pengaruh dakwah mereka ataupun dengan fitnah-fitnah yang mereka bawa. Umat Islam bersatu padu. Mereka membawa dakwah dalam fitnah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka membawa dakwah dalam perkara yang bersangkutan dengan kelemahan umat Islam, tapi mereka gagal. Umat Islam kuat, bersatu padu. Baik, kita nak kenal orang munafik kerana kita bimbang mereka menghakis agama kita, merosakkan agama kita tanpa kita sedar. Ke mana kita menyangka dia orang baik. Macam kita berkawan lah, kawan. Kita nampak semua ni kawan. Kita tak sedar sebahagian kawan itu menghakis kita, merosakkan kita, mengambil kesempatan daripada kita. Dan bila mana kita susah, mereka biarkan kita. Tak cukup mereka biarkan, mereka hentang balik kita. Mereka merendahkan kita, menghina kita. Maka boleh kita ketahui mereka bukan kawan. Tapi lambat. Kita nak kenali mereka dari awal. Terutama saya katakan bila perjalanan kita untuk menuju Allah ini makin hampir. Kita dah umur 50, 60. Kalau masih tak kenal kawan, habis kita. Su'ul khatimah. Umur 50, 60 nak balik, nak jumpa Allah dah. Kita kalau tak kenal golongan munafikin, rosak kita. Maka kita mesti mengenali mereka. Macam mana nak mengenali mereka? Kita mesti bersama dengan golongan siddiqin, orang-orang yang siddiqin, yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Bila mana mereka berbicara, golongan siddiqin, mereka bicara dengan hati. Mereka bukan bicara dengan lidah, dengan hati. Maksudnya dengan keikhlasan mereka. Maksudnya mereka bercakap tadi mencari redha Allah, bukan redha manusia. Maksudnya ialah mereka bercakap dengan segala nilai yang ada dalam hati. Takwa, kasih sayang. Ini nilai yang ada dalam hati. Nilai paling mulia yang ada dalam hati apa dia? Yang pertama, nilai paling mulia yang ada dalam hati kita ialah takwa. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu orang bertakwa. Nabi SAW mengisyaratkan pada dada, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadrihi. Takwa kat sini, takwa kat sini, takwa kat sini. Yang pertama menghiasi hati kita, yang paling tinggi sekali ialah takwa. Yang takwa maknanya suka buat amal soleh, meninggalkan kejahatan. Yang kedua yang ada, benda yang baik yang ada dalam hati kita ialah al-hub, cinta, sayang. Sayang. Bukan benci, bukan wasangka buruk, bukan sayang. Maka para siddiqin, dia menghimpunkan dua sifat, takwa dan sayang. Atas sebab disayang kepada manusia, maka dipimpin manusia, diajak manusia pada kebaikan. Tapi sayang mereka tidak dipengaruhi oleh emosi mereka, tetapi ia dimantapkan oleh takwa mereka. Kita mak, kita ayah, sayang anak sayang. Sayang dia, kita tak biarlah dia sampai tak semayang. Walaupun kadang-kadang kita terpaksa besarkan biji mata kita, kerana kita sayang dia. Suruh tutup aurat, suruh mengaji Quran, suruh puasa. Walaupun tengok dia lapar, menangis, puasa. Sayang kita kerana ada takwa. Ada orang cuma sayang tak ada takwa, dia biarkan anak dia tak semayang, anak dia tak puasa. Kenapa? Kesian budak tu, kecil lagi. Walau umur 15, umur 16, bapak king lah, besar lah. Tapi dia kesian. Gerak subuh, kesian anak sabialah dia tidur sampai pukul 8. Ini sayang tanpa takwa. Kita nak sayang orang dengan takwa. Kita mak, kita ayah, kita sahabat,
Kita sayang sahabat kita kerana takwa kita pada Allah. Sebab tu kalau tengok kawan kita buat salah, kita tak ada masalah nak tegur. Sebab takwa kita pada Allah. Tapi kalau kita cuma ada sayang, tak ada takwa, saya tak nak tegur dia, Ustaz, kecil hati dia nanti. Nanti dia mengajuk, nanti, duk main nanti. Akhirnya kawan kita buat kemungkaran. Kawan kita terlibat rasuah, kawan kita terlibat menipu orang. Saya nak tegur, Ustaz, tapi takut pula nanti gaduh. Takut pula nanti kita tak boleh ngetes kali. Inilah kawan ngetes saya. Ini kerana hati kamu cuma ada sayang tapi tak ada takwa. Sayang macam ni membinasakan kamu dunia akhirat. Ketika Allah sebut dalam Quran, al-akhilla yauma izin ba'duhum li ba'din adu. Kekasih-kekasih di dunia akhirat kelak menjadi musuh. Illal muttaqin, malaikat orang bertakwa. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau kasih kawan kita dengan takwa. Nampak dia je buat benda tak betul, tegur lah, awak ni salah ni. Kalau dia semayang tak betul, kita tegur, takut dia tak sah semayang. Dia tawah tak betul, kita tegur, takut dia tak sah tawah. Itu sayang. Bukan sayang kita pun cerita kecil hati. Saya sayang dia, Ustaz, sebab tu saya tak tegur dia, kecil hati. Takut dia marah, takut itu, takut ini. Tak bimbangkah kamu dia akan dibinasakan oleh Allah dengan maksiat tadi? Ini orang tak sayang sebenarnya. Maka orang yang siddiqin, ketika mana dia bercakap dengan takwa dan dia bercakap dengan kasih sayang. Sebab itu dia tidak menghina orangnya, dia menghina perilakunya. Orangnya boleh saja berubah. Seorang yang hari ni jahat, boleh jadi esok dia baik. Seorang yang hari ni baik, boleh jadi dia jahat. Seorang hari ni yang ternampakkan dia soleh, boleh jadi dia akan sebaliknya. Seorang yang tidak soleh, boleh jadi dia akan soleh. Sejarah menunjukkan. Ini Al-Khalid Al-Walid, ini Umar Al-Khattab, ini Amr bin Al-As, Ikrimah bin Abi Jahal. Ini semua pada penentang Islam pada permulaan, akhirnya memeluk Islam dan sebaik-baik orang Islam. Ini Umar Al-Khattab yang nak bunuh Rasulullah, yang berakhir di keislaman. Ini Ikrimah yang memusuhi Rasulullah 20 tahun, berakhir dengan keimanan dan berakhir dengan syahid pada jalan Allah. Ini Khalid Al-Walid yang memusuhi Rasulullah, penyebab kekalahan perang Uhud, akhirnya masuk Islam, penyebab kepada kemenangan semua peperangan dalam Islam. Ya, sejarah tidak pernah diam dalam mengkisahkan hal mereka. Orang siddiqin dia tahu benda itu. Sebab itu dia tak pergi pada penghinaan peribadi. Dia melihat kepada kelakuan dan perbuatan. Sedangkan orang munafik, dia cenderung menghina peribadi. Manusia macam mana pun dia jahat, dia ada kebaikan. Manusia macam mana dia baik, manusia bagaimana dia jahat, dia ada kebaikan. Macam mana dia baik, dia ada kejahatan. Kalau kita nak marah pada dia kerana kejahatan dia buat, kita juga kena marah pada diri kita kejahatan yang kita buat. Kita perlu berlaku adil pada diri kita. Tapi kalau dia buat jahat, kita hentang habis-habisan, seolah dia tak boleh baik. Kita laknat semua keluarga dia, anak beranak, seolah dia tak boleh baik. Ini satu kesalahan besar. Ini bukan amalan para siddiqin. Para siddiqin mereka tahu poin kat mana nak tegur. Pada perbuatan, bukan menjatuhkan. Kerana orang beriman tidak pernah menjatuhkan orang beriman. Orang beriman sebenarnya tidak menjatuhkan manusia dengan tegurannya, tetapi menaikkan manusia dengan tegurannya. Kita tuan-tuan bila nak tegur orang, tujuan kita tegur sebab kita nak naikkan dia, bukan nak jatuhkan dia. Tapi ketika mana kita tegur nak jatuhkan dia, maka sifat munafik itu ada dalam diri kita. Perhatikan, ketika mana kita tegur beriman, apakah kita nak naikkan dia atau nak jatuhkan dia? Apakah kerana kita nak tutup auratnya ataupun kita nak londehkan aurat dia? Kerana teguran itu bagaikan tampalan pada tempat yang koyak, bukan koyak lebih besar pada tempat yang lain pula. Yang kawan ni koyaknya sini, orang ni atas nama tegur dia koyak kat lain pula. Maka ini bukan orang beriman, melainkan munafik. Kerana orang beriman, dia tegur untuk naikkan kawan sahabat dia orang beriman. Tegur orang beriman seumpama angkat tangan orang yang kelemasan, seumpama angkat tangan orang yang jatuh terguling. Itu cara tegur orang beriman, dia bangunkan.
Tapi tegur orang munafik, orang ni dah berguling, dia empak dengan batu pula. Maka hati-hati dengan golongan yang saya katakan, tegurnya bukan untuk membangunkan, menjatuhkan. Kita seronok kalau orang sajahat jadi baik. Kita tak lagi pertikai kenapa dia jadi baik. Sebagus dah, minta tu baik 2 hari tu, tak lama jahat balik tu. Kita tak pertikai begitu. Itu baik tu sebab dah kena kecam teruk tu baik, ni jahat balik. Bukan begitu. Kita harapkan yang baik-baik. Bila kita sebut golongan siddiqin, supaya kita faham sifat ini ada pada kita, dan kita patut berdoa supaya kita menjadi salah seorang golongan siddiqin. Sebab Allah suruh kita menjadi golongan siddiqin. Wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu jadi bersama dengan orang-orang siddiqin. Bersama dengan mereka makna mengikuti sifat mereka. Kita tak akan bersama dengan seseorang, melainkan kita akan tiru dia, copy paste dia. Kalau tuan-tuan bersama dengan orang yang kita hormat, hebat, tuan-tuan mula tiru cara berjalan, cara pakaian. Tuan-tuan mula nak sama dengan orang yang kita ikut. Dan semua aspek. Kita mula nak jadi macam dia. Maka siapa golongan siddiqin ini yang ditakuti oleh orang munafik? Orang munafik takut duduk sebelah siddiqin akan terbongkar dia punya helah. Kerana golongan munafik yang lidahnya alim, dia umpama burung dalam sangkar. Apa maksud burung dalam sangkar? Dia bukan hanya bebas sebenarnya. Bunyinya macam bebas, dia juga dalam kurungan hawa nafsu. Kerana pada siddiqin mereka bebas. Mereka umpama burung yang berterbangan bebas di angkasa lepas, melihat semua dengan pandangan yang jauh. Ini orang yang munafik, mereka macam dalam kurungan. Mereka umpama dikatakan ayam berkokok tapi tahi penuh di punggung dia. Nampak hebat tapi banyak kekotoran dirinya. Dan mereka kata Syekh, umpama orang munafik yang duduk dalam masjid, dia cuma, keadaan orang munafik duduk masjid macam mana, dia tak akan selesa, dia tak akan masuk melainkan dengan sebab tertentu sahaja, bukan kerana kecintaannya. Bila Rasulullah SAW menyebut 7 golongan yang dijamin syurga, 7 golongan yang mendapat naungan Allah akhirat kelak, wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, seorang pemuda yang cintakan masjid. Orang munafik dia tak cintakan masjid, tak nak. Dia tak akan senang duduk kat masjid, tak akan senang untuk berjemaah, tak akan senang. Itu sifat orang munafik. Baik, golongan siddiqin, pertama kita perlu tahu golongan siddiqin ini ialah golongan orang yang bertakwa pada Allah. Sebelum nak jadi siddiqin, dia mesti bertakwa pada Allah. Maksud orang ni, kalau kita sebut tadi, Muslim, mukmin, muttaqin. Orang Islam, orang mukmin, orang muttaqin. Muttaqin ini yang akan naik pada golongan siddiqin. Lepas kita bertakwa, ini basic kita bertakwa, tinggalkan yang dilarang, buat yang disuruh. Itu basic takwa. Kalau saya alhamdulillah tak mencuri, tak merompak, tak rasuah, saya tak buat benda haram, kemudian saya jaga solat fardu, jaga puasa, jaga zakat, maka saya seorang muttaqin, orang bertakwa. Sebab saya buat apa yang Allah suruh, saya tinggal apa yang Allah larang. Muttaqin. Maka dalam martabat ini saya akan naik menjadi siddiqin. Macam mana saya nak jadi siddiqin? Yang pertama kata ulama, bila kita mula ada ulul himmah, kita mula ada matlamat besar untuk akhirat. Contoh kalau orang ahli dunia, dia dah ada kerja, dia dah berjaya, dia ada bisnes, dia dah ada perniagaan, dia mesti lepas tu ada cita-cita besar. Apa dia cita-cita besar? Nak jadi jutawan. Tanya semua peniaga, jutawan tu cita-cita besar mereka. Maksud apa jutawan? Mewah lah, mewah. Saya sampai kat perut ni, akhirnya berjaya juga beli rumah juta-juta. Jutawan lah. Saya ni bisnes, saya elokkan diri saya berbelanja mewah. Sebab orang kata kalau kita bisnes berbelanja mewah macam merompak bisnes sendiri. Maka saya tak akan rompak bisnes saya. Tahan diri saya ni berapa tahun tahan Ustaz, tak beli beg mewah, tak beli kereta mewah, tahan. Sebab nak jadi jutawan dulu, ikat perut dulu, ni 1 sen pun simpan ni, nak cukup jadi jutawan. Ini orang yang ada ulul himmah, dia ada satu matlamat besar dalam bab agama. Kita sampai peringkat kita mula ada cita-cita besar dalam agama. Saya benar-benar nak dekat dengan Allah. Itu cita-cita besar.
Selama ni ialah kita memang tinggal lah benda larang, buat benda baik, tapi belum rasa nak dekat betul-betul dengan Allah. Belum rasa. Masih lagi hidup cara rutin lah. Kalau jenis cikgu, pergi sekolah, balik sekolah. Alhamdulillah semayang jaga, puasanya jaga. Kalau jenis peniaga, pergi kerja, balik kerja. Alhamdulillah semua jaga, aurat jaga, semua jaga. Tapi belum ada rasa betul-betul keinginan untuk dekat dengan Allah. Belum. Memang nak, cakap nak. Keinginan tu belum kuat. Bila dia mula sampai martabat siddiqin, dia mula ada rasa keinginan saya nak dekat dengan Allah. Siapa yang mula merasa nak dekat dengan Allah, maka dia sedang melangkah pada siddiqin. Macam tuan-tuan saya kiaskan dengan orang bisnes. Bila dia mula dia fikir nak jiju tawan, dia mula melangkah dengan lebih berani, lebih kuat. Ni peringkat ni jadi gila sikit lah. Ni kalau orang berniaga ni, dia tak ada lagi waktu kerja. Kalau orang biasa dia ada waktu kerja 8 ke 5 petang. Tapi orang yang nak berjaya ni tak ada. Dia jenis hari raya pun kerja ni. Hari raya kerja sebab dia ada matlamat besar. Malam. Orang kata overtime. Bukan overtime, memang kerja saya sampai malam. Orang lain kalau malam jadi namanya overtime. Dia tak, dia bukan overtime. Dia memang kerja dia. Sama juga orang yang siddiqin. Dia bukan lagi cerita macam solat-solat biasa dijaga. Dia mula buat ibadat. Mula menyebutkan dengannya dalam hal sunat. Hampir dia tak tidur malam kerana dia qiyam. Dia berpuasa sunat. Dia mula sibuk baca Quran dan berzikir. Sebab saya nak dekat dengan Allah. Golongan ni pertama dia ada ulul himmah. Yang kedua, talabul ma'alil umur. Dia sentiasa nak buat benda-benda besar. Mana pahala besar tu dia nak buat? Mana pahala yang besar, saya akan buat yang besar. Sebagaimana dia nak syurga yang paling tinggi. Bukan dia memilih kebaikan, dia tak pilih, dia buat semua. Tapi mana yang lagi ada ruang pahala besar, dia akan buat. Berebut dia. Ni yang kalau duduk solat, dia cari sah depan. Tak adalah main sah 3, 4, tak ada. Itu tak ada dalam kepala dia. Kepala dia sah depan dia. Dia panggil ma'ali umur. Dia mula buat benda-benda tinggi. Kalau sekiranya dia menuntut ilmu, duduk depan sekali, tak nak duduk belakang. Depan sekali, dia mula ada benda tu. Dia mula ada berlomba. Ni kalau ada ruang untuk azan, dia azan. Dia mula ada sifat berlomba. Dia tak adalah, orang lain kan dah ada azan lah. Tak ada, dia ada saya dulu. Dia tak akan cerita orang lain, dia cerita saya. Semua kebaikan dia duduk depan sekali. Maka orang ni ialah orang-orang yang ada jiwa siddiqin, kita panggil. Yang ketiga, ialah dia sentiasa punya keinginan yang kuat untuk terus tambah kebaikan dia. Dia panggil al-gharbatu fi mazidi tarakki wa taqarrub ila Allah Ta'ala bi fi'li salihat wa tarki munkar. Dia punya keinginan yang kuat untuk buat baik dan meninggalkan kemungkaran. Keinginan dia cukup kuat. Dia ni kalau orang cerita esok baru nak launching buat baik, dia fikir mana ni lah ni. Dia macam orang kata tak keruan bila ada seruan buat kebaikan. Dia macam nak jadi orang pertama. Sungguh dia nak. Macam ahli dunia lah kalau kita sebut ni. Lepas ni kita nak pergi ke Amerika. Dia punya tak tidur sebulan sebab nak pergi Amerika. Seronok ni dia tengok sekian-sekian. Ini ahli dunia lah. Ahli akhirat pula bila sebut nak pergi Mekah, 2 bulan tak tidur sebab nak pergi Mekah. Rindu duk mimpi Kaabah. Dah tidur pakai kain ihram lah sebab kerinduan. Orang ni ialah orang ada siddiqin. Bila kebaikan saja, dia rasa macam punya gairah yang kuat. Dia panggil gharbah. Gairah ni bahasa agak keras sikit lah. Maksudnya ada gharbah. Ni kalau dengar bang, rasa nak berlari ke masjid. Dia punya rindu azan. Dia nak berlari. Ni kalau hari Jumaat, Allah dia tak sabar tunggu hari Jumaat. Dia macam rindu. Ramadan dia memang tunggu. Dia ada kerinduan yang kuat. Orang ni dia ada jiwa siddiqin. Siddiqin yang pertama punya cita-cita besar dalam akhirat. Siddiqin kedua dia sentiasa buat benda-benda besar dalam hidup dia. Siddiqin sifat ketiga dia punya gairah yang kuat, gharbah, kesungguhan dalam buat baik dan meninggalkan kemungkaran. Ni kalau sebut benda mungkar tengok pun tak nak. Jangan kata buat, tengok pun tak nak. Anak dia lalu tempat-tempat mungkar dia tak nak. Bencinya lain macam. Benci pada perkara-perkara mungkar. Ada 3 sifat ini kalau ada, mereka ini golongan siddiqin. Dan kita memang dianjurkan berdoa supaya kita menjadi golongan siddiqin.
Ini asas 3 perkara. Lalu para ulama membahaskan lagi tentang golongan yang disebut sebagai siddiqin ini. Macam mana keadaan mereka sebenar? Mereka ialah golongan, tadi kita dah sebut sifat umum. Mereka ialah golongan yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjalan mengikut manhajnya. Jalan ikut cara macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Mereka golongan yang sempurna imannya, itu berada pada tingkat sempurna imannya dan amal solehnya dan ilmunya dan keyakinan dia. Para siddiqin ni tuan-tuan ialah orang yang ikut perjalanan Rasulullah SAW. Orang ni martabat mereka sempurna iman. Dan orang ni sempurna amal soleh dia. Maksud sempurna amal soleh, makna tak ada benda mereka dia tahu ini yang soleh atau tidak. Dia tahu. Dia boleh tahu ni perbuatan baik atau tak baik. Dia tahu. Dan sempurna ilmunya. Maksud sempurna ilmu ialah kita cuma dapat ilmu sikit. Ilmu yang menjadikan dia dekat dengan Allah, dia tahu. Dia tahu macam mana. Umpama seorang tu tahu kalau rumah dia tahu pintu mana masuk, pintu mana keluar. Dia tahu tingkap mana kena buka, tingkap mana kena tutup. Dia tahu pintu bilik mana kena buka, pintu bilik mana kena tutup. Jadi dia ada ilmu yang beri manfaat pada dia. Dengan ilmunya, dia tahu yang mana boleh, mana tak boleh. Dan dengan ilmunya dia mampu menyampaikannya. Dan last sekali dia ada keyakinan yang benar. Yaqinus sadiq. Yakin pada Allah. Ini golongan umum, secara umum, golongan yang disebut pada siddiqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila para sahabat mereka naklah gelaran siddiqin ni, mereka datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kalau saya dah mengucap 2 kalimah syahadah, saya pun dah sembahyang 5 waktu, saya pun dah tunaikan zakat, saya pun puasa Ramadan, dan saya pun jaga qiyamul lail saya. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu kamu ialah golongan siddiqin. Sebab sahabat ni tanya, man ana? Kalau saya buat benda tu semua, man ana? Saya siapa? Saya jaga 2 kalimah syahadah, saya sembahyang, saya tunaikan zakat, saya puasa, saya qiyamul lail. Siapa saya? Faman ana? Kata Rasul, kamu siddiqin. Berarti gelaran siddiqin ini bukan cerita dulu, ia cerita yang berpanjangan sampai hari kiamat. Artinya satu darjah yang Allah akan berikan senantiasa kepada orang beriman. Maka orang beriman ini, yang golongan siddiqin ini, sebagaimana dijauhi daripada perkara-perkara kemungkaran, dia juga menjauhi perkara-perkara yang syubhah. Di antara perkara yang syubhah yang agak keliru, tapi dia tahu ini mengelirukan, ialah golongan munafikin. Maka dia tak akan berkawan dengan munafikin. Dia tak akan duduk mendengar bicara munafikin. Kerana golongan ini mengelirukan orang dengan apa yang dicakap, dengan perbuatannya. Bukan keliru maksudnya dicakap kita tak faham, bukan itu. Itu bukan sifat orang munafik. Itu mungkin ilmu kita belum sampai macam ilmu dia. Maksudnya dia ni, dia yang kita sebut munafik juga keliru dengan diri dia sendiri. Dia cakap lain, dia buat lain. Dia keliru dengan diri dia. Dan dia tak punya keyakinan sebagaimana dia ajar orang tentang keyakinan. Cerita tentang tawakal pada Allah, yakin pada Allah, benda ni tak ada pada dia. Sebab dia cuma mengasah lidahnya untuk tajam bercakap, tapi bukan mengasah imannya untuk kuat. Kerana golongan munafik cuma asah lidah. Biar lidah peta berbicara, biar lidah pandai bercakap dengan bahasa yang puitis, bahasa yang menarik, bahasa yang lancar, ada fasahah, tapi amalannya tak lancar. Kalau orang soleh, sebagaimana lancarnya lidahnya, lancar amalan dia. Lidahnya lancar, amalannya juga lancar. Kita tengok dia menunggu solat, berada di rumah Allah. Kita tengok dia mengaji Quran. Sebagaimana lidahnya bercakap tentang semua kelebihan ini, demikian amalannya menterjemahkan dengan cepat. Bahkan amalannya kadang-kadang lebih cepat daripada perkataannya. Dia belum dicakap tu, dia dah buat dulu dah. Sebelum dia menyeru orang lain, dia dah buat dulu. Dia sudah berada pada posisi itu. Umpama beginilah, tuan-tuan, orang dah jadi orang kaya, baru cerita ajak orang kaya. Bukan dia ajak orang, dia belum kaya. Maka kedudukan orang-orang siddiqin, dia sudah sampai satu martabat dia, dan dia menyuruh manusia ke arahnya.
Dia bukan kontradi antara perbuatan dia dengan percakapan dia. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, orang-orang siddiqin mengenali orang-orang munafik pada wajah-wajah mereka. Dan golongan munafik bila jumpa golongan siddiqin, mereka melarikan diri. Ataupun kalau duduk dengan siddiqin, nampak keluh kesahnya. Sebab mereka orang bersalah. Dia duduk dengan orang awam, orang rasa besar. Sebab apa? Sebab dia tahu orang awam takkan tahu tentang dia. Takkan tahu. Ni kalau baca Quran salah pun bukan orang tahu. Ni kalau kita duk tafsir macam-macam salah pun bukan orang tahu. Maka dia selesa. Tapi bila datang di golongan siddiqin, dia mula gelabah. Dia mula ketakutan. Dia mula merasakan bahangnya. Oh, ni tak selesa betul. Kerana golongan siddiqin melihat dengan cahaya Allah. Bukan melihat dengan cahaya mata atau cahaya bulan dan matahari. Ya benar kata Syekh Abdul Qadir, bulan matahari pun memang cahaya Allah juga yang Allah buat. Itu cahaya umum nama dia. Kita ni tuan-tuan kalau tak ada matahari, tak nampak juga. Itu cahaya umum. Tapi bagi golongan siddiqin, mereka ada cahaya khas. Cahaya khas ini mereka dapati daripada dua sumber utama, Quran dan hadis. Tak ada seorang tu duk cakap tentang ilmu kewalian, bla bla bla. Habis ni tinggi. Zikir nafah lah benda. Tapi dia bawa benda tak betul. Ya, dia ada otau bawa. Kena ni jabatan mufti. Dia jabatan mufti Negeri Sembilan. Panggil orang ni yang mengaku dia ni hebat. Minta satu benda, baca Quran. Gelabah habis. Tak, kami nak dengar awak baca Quran. Kalau cerita ni martabat tu martabat ni, kami nak dengar baca Quran. Quran free baca, tak boleh baca. Baik, kalau Quran awak free, baik awak belajar Quran dulu. Tapi golongan dia punya ego, tak nak belajar. Dia rasa dia dah berada pada ilmu lain. Baca Quran. Dia berfalsafah dengan semua perkataan, tiba bab Quran dia tak nak sebut. Apakah kamu ingin orang kagum diri kamu, atau kamu ingin orang membesarkan Allah? Kita tuan-tuan kalau ayat Quran, kita nak baca Quran, menikmati bacaan Quran, menikmatinya. Lebih kita menikmati daripada kata-kata kita. Kata-kata kita apa sangat tuan-tuan. Sahabat bila ada peluang baca Quran atau memperdengarkan Quran, menyebut dalil Quran, itu paling mereka suka. Allah, dalilnya Allah Ta'ala berfirman, maka baca ayat. Oh, sedap. Ini tak bagi syarat aja. Ni surah kena ayat keempat. Ayat apa? Itu je. Tapi yang duk cakap hadiah banyak. Bab Quran dia suruh cari sendiri. Dia orang ni tidak seronok membaca Al-Quran. Dan dia tak seronok memperdengarkan orang dengan Quran. Kalau benar mereka orang yang pada siddiqin, mereka lebih suka memperdengarkan pada orang awam ayat-ayat Al-Quran berbanding kata-kata mereka. Contoh macam saya kata kita apa sangat nak nilai dengan ayat Al-Quran yang hebat, yang mukjizat, yang kekal sampai kiamat. Kalau kita nak suruh dengar kata-kata kita, mana kita nak suruh agungkan kita, bukan kata-kata Al-Quran. Kita nak kalau boleh orang baca Quran. Ini yang kita sebut golongan yang munafik ini. Duk cakap tasawuf berlipat-lipat ni berpusing. Suruh baca Quran, tak boleh. Kalau suruh sebut hadis, tak dapat membezakan sahih dengan dhaifnya. Bukan tak dapat membezakan antara hadis Nabi dengan kata-kata orang. Dia tak dapat beza. Macam mana orang nak ajar orang kenal Allah? Signboard pun tak tahu. Baca signboard pun tak pandai. Macam mana? Ni bawa kita berjalan. Awak tahu tak signboard? Tak tahu. Pandai baca? Tak pandai. Wish pun tak pandai. Maka bagaimana kita yakin dia boleh bawa kita? Dan kadang dia pun kata, saya pun tak tahu jalan ni. Kita redah je lah. Kenapa kita nak redah sedangkan kita ada signboard jelas? Tuan-tuan, kita ada Quran, kita ada hadis. Kedua sumber besar dan cahaya Allah atas muka bumi ini tidak dikuasainya bagaimana dia memandang sesuatu. Kita pandang sesuatu, kita tengok dalam Quran dan hadis. Dan kita lihat huraian para ulama yang memberi faham pada kita. Oh, rupanya perbuatan ni haram. Muamalah jual beli ni haram, tak boleh. Kenapa Rasulullah kata? Rasulullah larang. Nahan Nabi SAW anil gharar. Nabi larang penipuan dalam jual beli. Ini ada gharar, unsur penipuan. Sebab kita hidangkan harga. Harga bermula dari sekian-sekian. Oh, ini bukan muamalah yang dibenarkan. Sebab orang ramai dia kena tahu harga berapa. Dia tak ada kata harga dia, ada lah, datang dulu ada lah harga dia tu. Tak beritahu harga berapa. Kami senang. Dan kadang-kadang kita suka membeli belah kat supermarket sebab harga dah ada belaka.
Hadis senang. Tak payah kita nak tanya pun tak payah. Dah ada. Ini bila orang yang menyembunyikan harga. Ataupun jenis cakap ni, tekek bermula, harga bermula dari. Walau yang dari tu tak ada pun. Bermula dari 2,000. Yang sebenarnya 10,000. Yang jenis jual durian tepi jalan. Tulis ni, RM2 sekilo. Kita bekerja pun RM2 yang buruk. Yang mahal tu dia diam, dia tak tunjuk harga. Sebab yang mahal tu RM20 sekilo. Manusia ni tuan-tuan ada sifat malu. Kita dah terperangkap kat situ, terpaksa lah beli. Malu, kita ada malu. Dan kita ni ada ego. Ego kita takkanlah nak suruh tengok kita tak ada duit. Takkan nak suruh tengok tak ada duit. Bayar juga. Akhirnya sah. Sebab yang tunjuk RM2 tu yang buruk tu. Dalam raga tak nampak durian. Yang durian besar tu nampak. Yang durian buruk dalam raga. Yang harga tu tag tinggi. Nampak macam yang baru tu. Rupanya yang dalam raga RM2. Cik, mana yang RM2 ni yang buruk ni? Nak buat tempoyak pun tak lepas. Ni RM2. Cara tipu. Ini gharar. Maka dia faham hadis Rasulullah. Begitu cahaya yang Allah beri pada dia. Tahukan dia nasihat awak ni tak boleh niaga macam ni. Menipu niaga macam ni. Dosa awak. Orang penat-penat berhenti. Tiba-tiba tak macam dia harap. Dan dibeli pula awak bukan kerana redha, kerana malu. Dan tertipu. Sedangkan al-bai' innamal bai'u an taradin. Kata Rasulullah, berniaga, jual beli tu mesti redha meredai. Jangan seorang tu membeli kerana dia malu, bukan kerana nak beli. Malu duduk depan ni, malu belilah. Malu saya Ustaz. Malu saya pada kawan-kawan. Punya harga tak macam tu. Kena teruk kita. Ya, para siddiqin, mereka melihat dengan cahaya Allah. Apa dia cahaya Allah? Quran dan hadis. Sebab itu tuan-tuan berhati-hati bila kita nak mendekatkan diri pada Allah. Bimbang kita bertemu dengan guru yang bersifat munafik ini. Lidahnya alim, hatinya tidak. Dia bukan mendekatkan kita pada Allah, menjauhkan. Bukan dia cuma ajar mendekatkan mereka pada diri dia dan mengagungkan dirinya, bukan mengagungkan Allah. Dia jauh lebih seronok kalau orang ni membesarkan dia berbanding membesarkan Allah. Maka ini satu cara ataupun keadaan yang amat baik. Kemudian sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, ya Allah, biarlah aku ni, Engkau beri aku kekuasaan untuk membongkar semua orang munafik ini, yang cuba merosakkan iman orang-orang soleh, yang cuba untuk menipu mereka. Maka beri aku kekuasaan bagi membongkarkan mereka. Sebab itu di antara peranan para orang alim, orang soleh, bukan sekadar mereka bimbing, mereka juga ingatkan kita akan bahaya. Orang-orang yang berpura mengajak kita kepada Allah, rupanya tidak. Ini skema. Tentang skema dunia kita takut rugi. Skema agama lagi bahaya. Kita ingat kita dah dalam taat, rupanya dah maksiat. Itu keluar ajaran minallah, millah Ibrahim, sekian-sekian ajaran. Kononnya nak dekat dengan Allah, rupanya sesat dan tersesat. Jadi kufur. Ketua dah ngaku, saya bukan Islam sebenarnya. Tak ngaku. Tolak hadis Nabi. Kenapa tolak? Sebab dia tak reti. Daripada dia belajar, penat belajar ni. Sebab semua orang tahu nak belajar hadis ni penat. Nak belajar tafsir ni penat. Ini bukan kerja 2 hari, 3 hari. Ini bukan kerja belajar main game ni. Main game tak apa, bahasa Korea pun godek-godek pandai. Bukan belajar telefon ni. Telefon canggih mana pun tuan-tuan, walaupun ditulis bahasa Jerman, kita duk godek-godek, akhirnya pandai kita. Kereta kita bahasa Jepun, tekan, faham juga kita. Ini Quran dan hadis, dia tak macam tu tekan faham. Tidak. Dia benar-benar kita kena faham. Tapi golongan sesat, antara benda yang Allah jadikan kelemahan mereka, mereka tak mampu untuk belajar Quran dan hadis. Tak mampu. Mereka tak punya kekuatan itu. Kerana Allah izinkan mereka sesatkan manusia dengan Al-Quran dan hadis. Sesatkan dengan bicara kamu, bukan dengan Quran dan hadis. Akhirnya mereka duk banyak cakap bahasa mereka, bukan membawa Quran, bukan membawa hadis. Cakap mereka dianggap lebih tinggi daripada Quran dan hadis. Dan ini golongan munafik. Kita tuan-tuan sehebat mana pun kita, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i,
Bila pendapatku belaga dengan hadis, kamu buang pendapatku, aku tak nak. Pegang hadis Nabi SAW. Tapi yang kita masukkan hadis tadi, bukan zahir hadis dengan pemahaman para ulama yang muktabar. Kita kan ada ulama-ulama yang pakar dalam bidang ini. Mereka tolong syarahkan kita, menterjemahkan. Bukan kita ambil tafsir cara literally, kita berkata tak sama Quran Ustaz. Kita tolak yang ini. Dengan para penafsir yang muktabar. Ulama-ulama yang terkenal keilmuan mereka dalam tafsir Quran, ulama-ulama yang terkenal keilmuan mereka dalam disiplin hadis Nabi. Maka kita pegang pada mereka. Ini Imam Bukhari yang faham tentang disiplin ilmu hadis. Ini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang faham tentang syarah hadis. Ini Imam An-Nawawi rahimahullah yang tahu mensyarahkan hadis. Maka dengan mereka kita berpegang. Jadi orang munafik ini yang saya kata cuba perangkap manusia kononnya nak bawa jalan Allah. Ini skema-skema agama. Mereka berbohong. Akhirnya mereka mengajak manusia menyembah mereka. Dah sekali duk sibuk. Di golongan ni dia ada macam satu perangai. Dia rasa dia agak-agak glamour, dia mula mengaku Imam Mahdi. Itu step dia. Mula mengaku Imam Mahdi, kemudian teka bila kiamat. Dia suka teka. Nanti tahun depan kiamat. Dia pengikut-pengikut mula takut. Dan nak kiamat tu duit biasa simpan baru selamat. Ni harta benda biasa simpan. Ini penipuan yang kita katakan, penipuan ni penipuan yang sama dalam semua kelompok sesat. Dia dah tengok orang dah agung-agungkan dia mula kata, saya lah Imam Mahdi yang ditunggu. Pengikut kata ini Imam Mahdi. Walaupun kalau dia belajar ilmu hadis sikit, dia faham Mahdi tu siapa. Dia tahu siapa Imam Mahdi, bagaimana keturunannya, bagaimana dia keluar. Sehebat mana pun dia, kalau dia orang berilmu, dia tak akan ngaku Mahdi. Saya bukan Mahdi, tapi saya berharap menjadi penolong pada Mahdi. Okey sikit, nampak dia berilmu. Ni ngaku Mahdi agak-agak penganut makin, ataupun pengikut makin buta. Sebenarnya saya lah Nabi Isa yang dijanjikan untuk turun. Nabi Isa pula dia ngaku. Akhirnya nampak lagi buta orang, saya Tuhan. Itu yang berlaku di India. Sebahagian daripada dia punya, kita katakan, golongan-golongan yang Hindu tadi, sebahagian mereka bila tengok ramai pengikut dah juta ni, lalu mengaku Tuhan, mengaku wakil Tuhan. Maka itu modus operandi yang sama dalam semua golongan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita jumpa orang alim, kita akan tanya, awak nak bawa saya ke mana? Kalau dia kata saya nak bawa awak sampai Allah redha pada awak, sehingga awak boleh berdiri sendiri di hadapan Allah, maka ikut dia. Kalau dia kata saya bawa awak untuk saya je, maka jangan ikut dia. Kalau dia tak cakap, kita dapat mengenalinya. Kerana pada siddiqin sebenar, dia akan bawa kita berdiri di pintu Allah, dan kemudian kita teruskan perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah. Sebab setiap orang ada perjalanan sendiri. Tuan-tuan akan mati sendiri, saya akan mati sendiri. Sampai masa kita perlu berjalan seorang diri. Setelah kita diajar, ditunjuk ajar, sampai masanya silalah bergerak. Pergilah ke kubur seorang dan berbicaralah dengan kebenaran yang telah kamu peroleh. Jawab segala soalan sehingga kamu bertemu dengan Tuhan dan mendapat redha-Nya. Begitu para siddiqin, dia memimpin tangan manusia. Dia tak ada kepentingan dirinya, melainkan dia suka kalau orang ni masuk syurga. Orang ni Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suka. Bukan dia sentiasa mendoakan keampunan untuk orang yang berada di sekelilingnya. Allah menyebut sifat para siddiqin dengan firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang masih hidup mendoakan kepada saudara mereka yang sudah mati, ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami, dan jangan jadikan apa-apa pun permusuhan antara kami dengan mereka. Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini wirid doa para siddiqin. Mereka sentiasa mendoakan keampunan untuk saudara mereka. Mereka sentiasa berharap saudara mereka masuk syurga. Mereka sentiasa berharap saudara mereka mendapat pengampunan dan kasih sayang Allah. Jadi kena tahu siapa golongan siddiqin dan siapa yang bukan. Siapa yang benar-benar kita berada di sisi mereka, para siddiqin, yang benar dalam tutur kata, yang benar dalam perbuatan, yang benar dalam apa yang disampaikan, sehingga kita benar-benar yakin bahawa
Inilah jalan untuk kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang patut kita istiqamah, yang patut kita bermujahadah, yang patut kita berterusan sampai kita bertemu dengan Allah. Jadi hati-hati dengan golongan munafiqin. Alimul lisan, nifaqul qalbi. Lidahnya bagus, tapi hatinya tidak. Kita dah sebut kecenderungan golongan-golongan yang disebut orang alim munafik ini. Dia tak akan bersungguh-sungguh cegah kemungkaran. Tak akan. Dan dia akan menjustifikasikan semua kemungkaran orang yang ada kuasa, orang yang ada harta. Sebab dia nak bahagianya. Dan dia tidak akan bersungguh-sungguh dalam buat amal akhirat. Melainkan ketika mana di hadapan orang ramai. Seorang-seorang tak ada. Depan orang mungkin. Seorang-seorang tidak bersungguh-sungguh. Sedangkan golongan alim Rabbani, orang alim siddiqin, bagaimana mereka benar dengan Allah. Di hadapan, di belakang sama. Sebagaimana mereka menjaga hukum hakam di hadapan manusia, mereka juga menjaga hukum hakam di belakang manusia. Ia haram, mereka berpegang haram. Mereka tahu itu dosa dan mereka bertaubat. Kalau mereka mungkin buat, mereka bertaubat. Sebab kita tahu sifat manusia, walaupun kita sampai martabat mana, melainkan pada Nabi yang maksum, martabat mana, terdedah kesalahan itu wujud. Kerana itu wirid kita ialah memohon, sentiasa memohon keampunan Allah Ta'ala. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.